Nama saya sebagai moderator Wan Namiresha binti Jamaluddin, dan bersama kita hari ini iaitu penceramah kita iaitu Puan Nadia, Puan Nur Nadia daripada KMNS, pensyarah DG 44 Unit Biologi. Dan untuk pengetahuan semua, Puan Nadia ni merupakan pensyarah PGCE. Pensyarah PGCE daripada Unit Biologi, lepasan University of Birmingham in UK. Okay. Jadi untuk makluman semualah, perbincangan ataupun discussion kita pada hari ini berkonsep santai. Sebab apa? Sebelum ni kita banyak berkongsi berkenaan dengan konten, tapi pada hari ini kita lebih kepada perkongsian inovasi. Perkongsian inovasi daripada Puan Nadia. Okay. Jadi Puan Nadia boleh panggil Nat Nat? Boleh. Sorry, tak buka. Okay, Nat, sebelum kita pergi lebih jauh lah, ingin nak tanya berkenaan dengan video. Sebab kita tengok tadi video yang Nat tunjuk tadi, ataupun kita kata macam montaj lah kan. Video tu seolah-olah ada macam ada ala-ala bunga silat ataupun nak kata tarian makyung kan. Bentuk-bentuk jari, bentuk-bentuk gerakan tangan tu ada tarian makyung sikit lah di situ. Jadi apakah kena mengena video yang Nat tunjuk tadi dengan tajuk kita hari ini, iaitu Jujutsu in Glycolysis. Okay, Jujutsu in Glycolysis ni sebenarnya perkataan Jujutsu tu sendiri berasal daripada G tu sendiri berasal daripada perkataan glycolysis lah, dan jutsu tu diambil daripada root word of martial art daripada Jepun, dan kita juga actually implementkan salah satu daripada animasi yang terkenal dekat Jepun, dan budak-budak semua suka tengok lah kan, bukan semua lah, majority suka. Nama dia adalah animasi Naruto. Jadi kita nak tarik perhatian anak-anak muda ni, jadi kita panggil dia sebagai Jijutsu. Jadi apakah dia sebenarnya? Dia adalah cara nak ingat substrate dalam glycolysis dengan bantuan pergerakan jari. Jadi jutsu tu sendiri bermaksud? Jutsu tu sendiri sebenarnya bermaksud martial art. Macam jiu-jutsu, macam tu lah. Okay, jadi saya bagi tahu sikitlah macam mana boleh datangnya inovasi ni. So sebenarnya kami terfikir nak buat satu inovasi lah, nak membantu pelajar. Jadi kami nak cari root cause dulu. Kami nak tahu dekat semester 2 ni topik apa pada mereka yang paling susah. Untuk buat ni kami telah mendapatkan bancian kepada 4 sesi, termasuk sesi ini, sesi 2019, sesi 2021 dan sesi 2020. Berdasarkan dapatan kami, kebanyakan pelajar menyatakan topik yang paling suka adalah cellular respiration, coordination dan immunity. Kami juga buat satu soalan terbuka di mana kami bertanyakan pada mereka apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka rasa bab-bab ni sangat susah. Dan kami dapati banyak kena hafal, banyak kata kunci yang perlu diingat, penerangan yang panjang, hafal, banyak untuk dihafal SPM dan susah, apatah lagi dekat matrix. So kalau kita tengok tajuk-tajuk ni pun banyak proses-proses yang perlu mereka ingat. Betul. Okay, jadi apa yang boleh menyebabkan Nat memilih glycolysis tu? Okay, daripada glycolysis tu sebenarnya belum sampai kat situ lagi lah. Yang pertama sekali kami tengok dulu dekat LKC dan kami analisis dulu LKC ni beberapa sesi yang lepas. Jadi kami gunakan highlight warna kuning dan highlight warna ungu ni untuk tengok apa sebenarnya permasalahan calon dari kaca mata pemeriksa sendiri. So kaca mata pemeriksa ni mereka mengatakan yang kesilapan konsep tu macam kurang. Yang mana warna ungu ni kurang, tapi yang lebih kroniknya pelajar banyak menggunakan istilah yang tak betul. Hafalan yang tak betul, glycolysis jadi glukolisis lah, itulah inilah kan. Jadi
kalau kita tengok kat sini banyak yang kuning berbanding yang warna ungu. Termasuklah juga dengan kat sini kan. Boleh pelajar tidak dapat menyatakan proses ungu, tapi yang kuning tu lebih banyak. Especially kalau kita tengok dekat sini 30% calon gagal memberi nama komponen mengikut urutan yang tepat atau memberi nama komponen yang tepat semasa penerangan. Dan ada juga daripada kelemahan calon ni yang kami tengok, calon sering gagal menulis istilah-istilah yang penting, and then ejaan-ejaan yang salah dan istilah kompleks pun tak betul. Jadi daripada situlah kami rasa adalah sangat penting untuk kami membantu student untuk menghafal, cara untuk menghafal dan menjadikan lebih inklusif kepada semua, bukan setakat pelajar yang boleh menghafal secara konvensional, tengok je dah boleh hafal, baca banyak kali pun dah boleh hafal. Kita nak tolong inklusif pada pelajar yang memang macam maybe VAK tu kan jenis kinestetik, jenis auditory ke, jenis visual ke. Jadi kita nak inklusifkan supaya diorang pun senang nak hafal tanpa bebanan. Dan perkara lain yang kita ambil kira kenapa boleh ambil cellular respiration tu, dia datang daripada JPU jugalah. Kami lihat JPU, jadual penilaian ujian PSPM, dan kami dapati pemberatan yang paling tinggi adalah kepada subtopik cellular respiration dan topik cellular respiration dan juga topik coordination. Okay, itu baru dua lah, kami baru shortlistkan kepada dua, and then akhirnya kami memilih cellular respiration sebab dia ada perkaitan dia dengan fotosintesis dan dia adalah di antara yang pertama sekali pelajar jumpa selepas selection biocatalysis. Dia jumpa yang ni dulu. Jadi kita boleh applykan dalam masa yang lebih lama dan pastikan dia orang dapat skor kat bahagian sini dululah. And daripada sini daripada sini barulah kami pergi kepada tempat yang seterusnya. Okay, kalau kita tengok daripada topik-topik yang Nat dah kaji, entah daripada 3 Nat jadikan kepada 2. So daripada situ Nat mengambil langkah iaitu cellular respiration tu untuk dijadikan sebagai inovasi Nat lah untuk kali ni. Jadi kalau kita tengok sendiri pun macam saya sendiri pun mengajar. Jadi kita boleh tengok dalam cellular respiration tu telah terdapat berbagai proses ataupun stage yang pelajar perlu ingat kan, perlu faham. Glycolysis, bermula dengan glycolysis dan pyruvate oxidation, Krebs cycle, oxidative phosphorylation dan fermentation. Jadi daripada banyak-banyak stage tu, kenapa Nat memilih cellular respiration tu? Memilih glycolysis. Okay, I got that covered. So daripada apa yang saya tayangkan kat sini, inilah apa benda yang kita kena belajar kan, apa yang kita kena ajar kat student. Glycolysis, lepas tu ada pyruvate oxidation, Krebs cycle, fermentation, electron transport chain. So semua ni kita ajar dekat pelajar dan banyak kan. Kenapa pilih glycolysis akhirnya? Kami gunakan raja berkepentingan lah, di mana paksi Y ni lebih kepada dia punya nilai dia, impact dia, and then manakala yang ini pula adalah lebih kepada sama ada dia boleh direlatekan dengan benda lain. Kami dapati Krebs cycle dia akan habis dekat situ saja. Okay, bukan habis dekat situ saja, dia bolehlah relate sikit dengan fotosintesis, tapi dia akan habis situ lebih kurang. Pyruvate oxidation ni especially habis dekat situ saja, dekat cellular respiration. Fermentation pun habis dekat bahagian cellular respiration saja. Electron transport chain ni dia kita jumpa balik dekat fotosintesis. Glycolysis pun, substrate dalam glycolysis pun kita akan jumpa balik dekat dalam fotosintesis. Jadi setelah menggunakan rajah berkepentingan ni, kami dapati glycolysis adalah lebih penting. Dan kenapa nilai dia lebih tinggi? Sebab inilah yang first kali yang pelajar akan jumpa sebanyak 11 substrate yang diorang kena hafal. Jadi apabila benda ni diorang tak dapat nak hafal, first kali dah tak dapat nak hafal, masakan pula dia nak hafal yang Krebs cycle, untuk yang electron transport chain punya complexes kan, dia boleh jadikan satu faktor untuk demotivateskan pelajar. Jadi apabila kita dah bantu dia untuk menghafal dengan lebih baik kat sini, kita dapat dengan secara tak langsung meningkatkan motivasi kepada mereka untuk meneruskan perjuangan dengan lebih baik. Betul, sebab kita tengok untuk glycolysis ni pun sendiri sangat panjang lah proses dia, ataupun kita kata banyak step di dalam glycolysis itu sendiri yang pelajar perlu ingat. Betul tak Nat? Betul. Dan substrate ada antara substrate dalam glycolysis tu pun pelajar perlu hafal dalam fotosintesis. Jadi memang kalau tengok memang agak penting lah
untuk Contohnya belajar macam ingat dan faham. 3-phosphoglycerate, glyceraldehyde 3-phosphate, semua sekali tu kan muncul balik dekat dalam glycolysis. Fotosintesis. Photosynthesis. Betul. Okay. So kalau kita boleh tengok kat sini, inilah antara step-step yang wujud dekat dalam glycolysis. Jadi pelajar agak sukarlah untuk hafal sebab benda ni macam benda baru untuk mereka. Okay. Dan kalau kita tengok di sini memanglah pelajar tak perlu untuk menghafal dia punya bentuk-bentuk, tapi nama-nama dia memang agak sama kan? Betul. Sama. Jadi itu yang masalah kalau saya tengok daripada student saya lah. Saya tengok masalah untuk pelajar nak ingat, salah satu masalahnya lah sebab kita tengok nama tu sama, lebih kurang. Jadi Nat, selain daripada data-data yang Nat dapat daripada LKC dan juga CPU, ada tak reason ataupun sebab-sebab lain yang terwujudnya Jijitsu ni? Okay. Daripada apa yang telah kami fikirkan, impak kepada kesukaran menghafal substrate melalui kaedah hafalan konvensional. Maksud saya konvensional ni macam pelajar just baca je ataupun dia buat latih tubi biasa. Latih tubi yang macam tulis atas kertas, lepas tu submit, lepas tu tasmit kan. Dia impak kalau pelajar tu tak boleh nak hafal. Jadi dia akan menyebabkan pelajar tak berminat nak pelajari topik ni. Lepas tu dia akan menyukarkan pelajar untuk memahami sains yang terlibat dalam topik ni. Sebab sebenarnya apa yang berlaku adalah macam glukos, jadi glucose 6-phosphate tu dia cuma tambah satu phosphate saja. Phosphorylation occur. So dia patutnya just boleh gunakan balik perkataan yang apa yang berlaku tu dan relatekan dengan nama substrate tu. Jadi antara impak yang paling besar adalah skor dalam ujian didapati tidak memuaskan sebab dia tidak dapat kenal pasti substrate. Terus habis hancur satu root soalan tu. And then salah tulis nama substrate pula. Penat-penat hafal, penat-penat tulis, salah macam tu. So itulah impak dia kepada pelajar yang menyebabkan kami rasa, oh, we need to do something about this. Okay. Jadi sebagai tindakan penyelesaian kami, inilah the unique selling point kami. Okay, kami actually mengimplementasikan dual coding theory, di mana dual coding theory ni mengatakan penggunaan pergabungan dua subsistem akan membantu pelajar untuk lebih mendapat pencapaian yang lebih baik. Dua subsistem ni terdiri daripada verbal dengan non-verbal. Some menggunakan verbal tu daripada segi percakapan lah. Ada juga yang menggunakan visual. Dan untuk kami gunakan pergerakan. Kami juga menggunakan konsep visible learning dalam John Hattie sebagai kami punya basis, kami punya ground, di mana ada perkataan, di mana rehearsal dengan memorization ni mendapat nilai 0.73, manakala deliberate practicing mendapat 0.79. Melalui John Hattie punya metadata, kalau nilai dia melepasi 0.5, ini bermaksud dia sangat-sangat berkesan kepada students' achievement. Dan metadata ni bukan setakat kepada 100 orang, tak, dia terhadap ribuan pelajar. Jadi kami ingin mengimplementasikan inilah rehearsal dengan memorization, deliberate practicing ni dengan mewujudkan satu sistem untuk praktis yang lebih baik supaya mereka dapat menghafal dengan lebih baik. Jadi kalau kita tengok untuk belajar melalui pengalaman pun itu pun ada kaitan lah kalau kita tengok dengan deliberate practicing. Dan pelajar-pelajar sains pun kebanyakannya adalah pelajar yang visual dan kinestetik berbanding dengan audio. Saya sendiri pun melalui pengalaman saya masa belajar dekat University of Birmingham dengan matrix dulu, sebab saya pun memang pelajar matrik. Saya mesti bergerak bila nak study tu, bila nak revise tu saya mesti bergerak. Tak kisahlah sambil jalan tu sambil baca pun boleh lagi masuk, ataupun saya tengok orang yang bergerak pun masuk. Jadi tujuan ni nak jadikan lebih inklusif tau. Bukan pelajar yang cuma baca saja boleh hafal dengan baik, tapi pelajar-pelajar yang macam kinestetik macam ni pun senang untuk senang untuk hafal dan boleh buat glycolysis dengan baik. Okey Nat, kalau kita tengok tajuk kita hari ini adalah Jijitsu dan menjurus kepada inovasi. Jadi biasanya kita tengok kalau untuk mana-mana yang membuat kajian ataupun inovasi ataupun R&D, mereka akan buat test run dulu ataupun kita kata beberapa gelong untuk menghasilkan satu impak yang baik.
Jadi boleh tak nak cerita berapa lama masa yang diambil untuk hasilkan Jijitsu dan apa kesan ataupun impak kepada pelajar dan pensyarah di QMNS? Okay, so ni panjang sikit lah. So untuk Jijutsu ni kan kita dah hasilkan sekurang-kurangnya 4 prototype. Prototype yang pertama dated 2019. Sejak 2019 kami telah buat, iaitu sebelum PKP. So prototype yang pertama sama juga kita gunakan jari untuk menggambarkan karbon dan menggambarkan karbon lah, tapi kami tak assign jari tertentu sebagai karbon, jari tertentu sebagai fosfat. Jadi untuk lebih berkesan, kami telah buat yang kedua pula, iaitu Jijutsu board. Kita tambah gamification, tambahkan supaya budak lebih seronok. Tapi kami rasakan dia kurang praktikal pada era pandemik. Okay, pada era pandemik di mana 2020 pula tiba-tiba ada COVID-19 kan. Jadi kita tak dapat nak implementkan kepada pelajar. Akhirnya kami dapat kepada prototype yang seterusnya, iaitu kami buat kepada pelajar melalui TikTok, dan akhirnya kita tambah pula dengan TikTok Duet. Kita bagi pelajar satu macam motivation biar dia nak apa panggil tu, nak bercompete, okay? Positive compete lah untuk lebih memahami pasal Jijutsu ni. Okay. So akhirnya sekarang ni nak menggunakan, dikata sekarang pembelajaran secara digital, jadi nak menggunakan platform inilah untuk sebarkan ataupun untuk enhance pada budak pelajar. Ya betul. So dia punya inovasinya sebenarnya lebih kepada pergerakan tangan tu, tapi kita mempergunakan, taking advantage of the advancements of this technology so that it can have much further impact lah kepada all the organisation like matriculation as a whole. Jadi apakah kelebihan Jijutsu ni? So pada pensyarah, masa yang lebih singkat actually untuk terangkan. Tiada kos yang terlibat, tidak memerlukan tools. Ini maksud saya adalah tidak memerlukan alat tulis, tidak memerlukan apa-apa, cuma gunakan tangan saja, mudah dilaksanakan. Untuk pelajar pula memang masa yang lebih singkat, kami telah cuba terhadap at least 10 orang pelajar, dan apabila kita tengok puratanya adalah 27 saat saja untuk pelajar laksanakan dan menyatakan substrate yang betul. Manakala kalau suruh dia tulis pula, dia tulis tu mengambil masa biasanya 3 minit dan ke atas. Dia lebih menarik dan menyeronokkan, dia membantu disebabkan wujudnya pergerakan. Jadi payung ni biasalah kan, dia banyak perkataan, banyak teks. Buka buku je biasanya mata tutup. Jadi bila ada pergerakan, insya-Allah lah mata tu taklah tertutup sangat, and then dia mengikut trend yang terkini. Lagi satu, dia adalah praktikal, kat mana-mana pun boleh buat. Macam kalau buku you tak boleh bawa masuk tandas kan, tapi yang ni at least you boleh buat kat tandas. I mean bukanlah itu baik sangat kan, I mean sambil-sambil tu pun boleh buat juga. Macam tu lah. Okay. Saya tunjuk sikit macam mana rupa dia, boleh? Boleh, silakan. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split G3P, DHAP, isomerize G3P, 1,3-PPG, ATP, 3PG, 2PG, PEP, pyruvate. Okay, jadi benda ni boleh dapat dekat TikTok lah. Boleh tengok dekat TikTok saya. Ni ada link dia, dan juga boleh dapatkan daripada QR code sini. Jadi itu adalah QR code TikTok untuk kita tengok lah. Okay, kalau kita tengok video tadi, dia memang sangat menarik lah kan. Sangat menarik sebab apa? Sangat ringkas dan bukan sekadar pergerakan yang kita tengok, sebab net pun ada letak juga. Kita tengok kedudukan karbon, phosphate group kan. Kita nak pastikan pelajar juga ingatlah dekat mana substrate level phosphorylation tu berlaku. Jadi pada peringkat pensyarah sendiri, pensyarah boleh bagi tahulah bila keluar ATP, nama dia adalah substrate level phosphorylation. Oh, jadi dalam video tu pun ada maklumkanlah dalam video tu. Dalam video ni tak ada. Video ni just nak bantu ingat saja the substrate dulu. Tapi daripada peringkat pensyarah sendiri ataupun pelajar yang mana dia dah try kan sendiri, biasanya dia orang sendiri boleh tahu, oh inilah hasil ATP, yang ni nama dia, proses dia substrate level phosphorylation. Sebab dia dah start untuk hafal tu substrate by aturan, jadi dia dah start dia punya curiosity, apa nama proses ni, macam tu lah. Sequence yang betul lah.
Jadi nak apa impak Jujutsu ni pada pelajar dan pensyarah KMNS setakat ni? Impak keberkesanan lah maksudnya kan. So saya nak beritahu kepada prestasi pelajar dululah. Saya bukan ambil daripada pre dengan post, sebaliknya saya gunakan soalan ni dan saya letakkan ketetapan yang rawak dan saya cek berapa ramai yang boleh jawab soalan-soalan ini. Soalan 1 berapa ramai yang dapat jawab, soalan 2 berapa ramai dapat jawab. So saya tak go by individual tapi saya go by question, berapa ramai yang dapat jawab. So daripada question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu kita dapati berbeza antara yang guna Jujutsu dengan tak guna Jujutsu. So ni tanpa guna Jujutsu dan ni dengan guna Jujutsu. Didapati yang dapat jawab setiap soalan dengan lebih baik dan tepat adalah lebih banyak berbanding tanpa menggunakan Jujutsu. Jadi boleh kita simpulkan dekat sini prestasi pelajar adalah lebih meningkat dengan bantuan Jujutsu. Jadi berapa lama nak ambil masa daripada tanpa Jujutsu dengan bantuan Jujutsu? Kita bagi pelajar tengok Jujutsu ni dalam tempoh 1 minggu saja. And then jadi maybe lah ada yang akan argue dalam 1 minggu tu belajar dah banyak, dah study. But then again yang ni kami implementkan pada bulan 3 hari tu, di mana diorang dah belajar lebih kurang 1 bulan pasal cellular respiration ni. So antara 1 bulan dengan 1 minggu mana lebih banyak kan? Of course 1 minggu tu 1 bulan tu lebih banyak tapi tak hafal-hafal. 1 minggu je dapat hafal dengan lebih baik. So itulah saya punya argument. Bagus. Okay, and then daripada kami juga dapatkan suara pelajar dan daripada maklum balas pelajar daripada soal selidik, kami dapati saya actually letak secara apa nama tu panggil root lah. First kali pasal sama ada dia berkesan tak untuk pembelajaran dan 86% kebanyakannya bersetuju ia membantu menghafal substrate yang terlibat, dia membantu dalam topik cellular respiration, berkesan dalam pembelajaran glikolisis. Lepas tu kami tengok dari segi dia boleh bantu tak pelajar tu untuk move forward sendiri, belajar sendiri dan didapati ramai yang setuju boleh digunakan untuk pembelajaran kendiri dan mudah dilaksanakan bila-bila masa. So ada lagi soalan lain yang lebih kepada sama ada dia menyeronokkan atau memberi alternatif lain kepada just baca saja dan kami dapati lebih 86% amat bersetuju ia lebih menyeronokkan dan membantu mereka. Jadi kami juga turut gunakan analisa melalui pemerhatian kami terhadap pelajar punya persembahan. Jadi pelajar ni kita perkenalkan dia dengan Jujutsu, suruh dia hafal. Okay, dalam masa yang sama kita nak tengok dia tanpa Jujutsu dengan Jujutsu. Adakah perbezaan yang ketara? So saya play video ya. Okay. Ni tanpa Jujutsu. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split G3P, DHAP, isomerase, G3P, 1,3-bisphosphoglycerate, ATP, 3PG, 2PG, PEP, pyruvate. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split G3P, DHAP, isomerase, G3P, 1,3-bisphosphoglycerate, ATP, 2,3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, PEP, pyruvate. Okay, so Okay, kalau kita tengok dekat sini Nat, pelajar yang tanpa Jujutsu, pelajar yang sama, ni dalam masa yang sama Nat? Betul, ni dalam masa yang sama. Jadi diorang ada macam dah ada satu standard sama lah kan. So satu kalau guna, satu lagi tak guna. Tapi dia punya level kefahaman dia tu sepatutnya dah sama. Sepatutnya dia dah ingat sendiri kat dalam tu. Kalau kita tengok untuk yang tanpa Jujutsu pun pelajar tu sendiri sebenarnya dia masih lagi macam seolah menggerak-gerakkan jari dekat bawah tu kan. Jadi kita boleh nampak impak dia, sebenarnya dia membantulah kan. Saya tunjuk lagi pelajar lain. Okay, pelajar dia tadi tu kan. So kita tengok pelajar lain. Fructose 1,6-bisphosphate, glucose 6-phosphate. Okay.
glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, isomerized, glucose 1,3-bisphosphate, 3-glyceraldehyde, 3 Sekejap ni. Nampak dia dah gerakkan jari dia kan? Betul? Kalau kita bagi dia gunakan jujutsu. Kan? Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split, G3P, DHAP, 1,3-bisphosphoglycerate, ATP, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, PEP, pyruvate. So kalau kita tengok pelajar lebih cepat dan orang yang belakang tu pun macam happy-happy je kan. Dan kita tidak penalize pelajar, kita tak penalize pelajar untuk ikut betul-betul tangan tu macam mana. Tak. Dia cuma membantu saja, right? Jadi kalaulah dia nak buat tangan tu terbalik, tunggang terbalik ke kan, kiri ke kanan ke tak kisah. Yang penting dia boleh buat aturan tu dengan betul. Okay, kita tengok yang seterusnya pula. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. Okay. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,3-bisphosphate, isomerized, GPP, glyceraldehyde, glyceraldehyde, phosphate, and then DHAP, 1,3-bisphospho. Dah lupa dah. Isomerized. So nampak dia lupa kan dah lambat, lepas tu dia lupa. Kita tengok kalau dia bagi dia. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split, GPP, DHAP, isomerized, GPP, 1,3-bisphosphoglycerate, ATP, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenolpyruvate, ATP. Betul? Yang tadi apa? So secara ketaranya kita boleh nampak budak tu tahu ini adalah ATP yang terhasil dan sebelum tu pun dia cakap ini ATP kan, dan dia nampak macam tak ingat tapi bila dia tengok balik tangan dia, okay, dia dapat ingat apakah dia. Okay. Glucose 6-phosphate, glucose Dia macam kalau kita jadikan jujitsu ni sebagai satu pertandingan di dalam kelas pun sangat seronok rasanya. Betul, dia boleh jadi satu macam permainan minda jugalah untuk dia orang. Betul. Mungkin boleh buat macam siapa yang dapat buat aturan tu dengan lebih cepat sambil bercakap. Atau Betul. boleh juga buat secara macam okay, kau buat ni, lepas tu dia buat step yang seterusnya. Kalau salah, dia kena pukul up. Astaghfirullahaladzim. Jangan pukul up. Violence is never the answer for anything. Okay, maaf. Sebenarnya tak ramai orang. So, okay. So, tanpa jujutsu kita tengok lelaki pula pelajar ni. Pelajar ni apa yang kami dapati dia jenis yang lebih kepada visual lah dengan auditory. Jadi dia kinestetik ni dia kurang sikit. So kita tengok macam impact dia kepada pelajar ni. Fructose phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split, D3P, DHAP, isomerization, 1,3-bisphosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenolpyruvate. Okay, so kalau kita tengok budak ni dia macam tak payah guna jujutsu pun dia dah better kan, dia dah okay. Kita tengok dengan jujutsu pula. Phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, split, isomerized, D3P, DHAP, isomerization, D3P, 1,3-bisphosphoglycerate, ATP, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenolpyruvate. Okay, so dekat sini kita dapat pastikan budak tu ingat dekat step mana antara substrate mana kepada substrate mana yang dia boleh hasilkan ATP tersebut. Jadi dia tak adalah macam tertinggal ke apa nanti. So itulah yang kita harapkan. Sekurang-kurangnya dia membantu sekiranya dalam peperiksaan nanti dia agak macam blur kan.
Jadi pergerakan-pergerakan ni mungkin boleh membantu lah. Saya siap cakap kat student saya masa buat macam ni tu kan, buat masa kelas tu nanti, masa exam, lepas tu tolak kan. Kalau orang tanya buat apa, kalau pemeriksa tanya buat apa, ataupun pengawas pemeriksaan tanya kenapa buat macam tu, awak cakap je nak tolak bala. Saya dapat jawab dengan baik je. Tak ada gurau je Okay, jadi kita tengok pula komen pelajar. Okay, so cara hafal untuk calculations ni kita pakai Jujutsu, and apa yang best cara hafal ni is that kalau glucose kan kita tahu dia bentuk hexagon kan. So, kalau kita buat tangan macam ni, glucose bentuk dia macam hexagon. So it's easier for us to remember. So cara ni bagi siapa yang ada susah nak hafal tu boleh guna cara ni. Okay, thank you. Okay, note that pelajar ni cakap bentuk dia bentuk hexagon. Dia nampak sendiri bentuk hexagon. Salah satu perkara yang penting dalam kita punya glycolysis tu adalah enzim kan. So kita boleh relatekan dengan enzim hexokinase supaya dia boleh ingat dengan lebih baik. Cara menghafal glycolysis, cara yang lama dengan cara baru, saya lebih suka cara baru sebab dia lebih senang mengingat dan saya suka lebih suka menggunakan macam gerakan lah, gerakan tangan untuk lebih mudah ingat. Okay. Satu lagi benda yang saya nak notekan kat sini, sebab pergerakan tangan ni kan dia ada dua jenis pelajar. Pelajar yang macam saya kadang-kadang extrovert, kadang-kadang introvert. Itu masalah kan. Yang introvert ni kadang-kadang dia malu nak buat benda-benda pergerakan ni kan. Jadi at least dia boleh buat bawah meja ke apa kan. Jadi dia tak mengganggu sangat. Dia tak bagi stres yang terlampau-lampau lah kepada pelajar. Dan ni saya nak sharekan kepada semua pasal impak luar jangka yang kami nampak lah. Boleh? Puan? Boleh, silakan. Okay, so cara hafal. Okay, kami mendapati dengan menggunakan Jujutsu ni dapat meningkatkan efikasi kendiri pelajar. Didapati pelajar ni mampu untuk menjadi tutor kepada rakan dia. Dia faham sebenarnya apa yang berlaku dengan cara hafal ni. Dia tahu ada perkaitan antara kenapa boleh dapat fosfat, dari kenapa fosfat tu penting, dia jadi reaktif and everything. Jadi dia ajar kawan dia bagi tahu kawan dia apa sebenarnya yang berlaku kat situ. Dia dekat dia macam ni sebab fosfat dia dekat carbon nombor 6. Lepas tu glucose 6 fosfat. Terus dia macam ni, lepas tu dia dekat carbon nombor 6. Lepas tu glucose 6 fosfat sebab dia dekat fosfat dia dekat nombor 1 dengan logam. Lepas tu DTP ni macam ni. DTP dia macam ni sebab fosfat dia dekat carbon nombor 2. Lepas tu isomerization. Lepas isomerization lepas tu 1,3 dia macam ni sebab fosfat dia melekat dekat carbon nombor 1 dengan nombor 3. Lepas tu ATP hilang. Lepas tu dia jadi DTP balik. Trifosfoglycerate. Lepas tu 2-phosphoglycerate sebab dia dekat carbon nombor 2. Lepas tu phosphoenolpyruvate. Dia phosphoenolpyruvate dekat carbon nombor 2 lagi sebab dia mula hilang. Lepas tu pyruvate sebab fosfat dia dah hilang. Dia dah hilang. So proses ni dia akan hasilkan 2 ATP. Satu lagi Jadi bagus kita tengok pelajar tu dia boleh menerangkan kaitkan Jujutsu dengan proses dan di situ dia tahu berapa ATP yang akan dihasilkan dan bila step-step ATP tu dihasilkan. Betul. Dan ini dilaksanakan dalam macam gunakan TikTok tu saja dengan pantauan pensyarah lah. Pensyarah tu pantau, dia tak bagi tahu sangat pun kan, tapi pelajar boleh catch up what actually the gist in dalam glycolysis tersebut. Dengan hanya menggunakan TikTok tu sahaja. Jadi macam seronok lah kalau kita tengok ini tu
selain daripada tadi yang seperti saya cakap tadi, kita jadikan sebagai game, pertandingan antara pelajar-pelajar. Dan kalau kita tengok di sini pun boleh juga dijadikan sebagai salah satu bahan discussion dalam contoh dalam kumpulan yang kecil ataupun dalam kumpulan body support system, kan? Betul-betul, boleh implementkan something yang lebih fun lah, sebab biasanya kita buat body support system ke program tu dah petang, dia orang punya energy pun dah depleted. Jadi try untuk buat something yang lebih santai, lebih mungkin kena dengan jiwa remaja kot. Betul. Nak jadi boleh tak Nat, since kita dah ada masih lagi ada masa ni, nanti Nat boleh tunjuk ke step-step tu? Saya stop presenting sekejap. Okey, sebelum tu Nat, saya nak tanya berkenaan dengan Jujitsu. Kalau kita tengok Jujitsu ni sendiri, dia pergerakan tu perlu juga untuk pelajar hafal, pergerakan jari dan tangan tu. Dan dalam masa sama pelajar perlu juga untuk menghafal. Jadi seolah-olah macam mungkinlah akan ada tak antara pelajar-pelajar yang macam komen ataupun memberi pendapat beritahu bahawa yang susahnya madam, kami perlu hafal 2 perkara dalam satu masa. Oh, good question juga. Saya tunggu juga soalan macam ni. Okay, apparently ada jugalah yang buat komen yang macam I need to hafal the glycolysis punya substrate and the steps as well. So 2 things at a time. Dia cakap macam, so no, tak boleh, tak okay. But here's the thing, kita punya goal bukanlah untuk pastikan dia pandai menari jujutsu tu. Okay, goal kita adalah untuk create deliberate practice secara lebih menjimatkan kos, menjimatkan masa, lebih praktikal. Jadi dia boleh buat bila-bila masa dan kita tak penalize pun dia salah macam mana. Dia nak buat satu tangan je pun, asalkan dia faham sebenarnya apa yang berlaku pun tak ada masalah. Kita tak penalizekan langsung. Dan selalunya yang datang ni adalah daripada pelajar. Okay, kalau yang tanya kena hafal 2 perkara. And actually that is the thing. That is the perangkap dekat dalam tu. Sebab kalau kita suruh dia baca, okay, kita suruh dia tulis salin. Kalau kita suruh dia baca, kita tak ada bukti dia baca kan, betul tak? Selalunya kita suruh dia salin. Okay, so bila dia try buat tu, glucose. Next step seterusnya apa ini ke ini? So dia akan tengok balik, oh next step seterusnya macam ni. So lepas ni adalah ini. Ini adalah glucose, inilah glucose 6-phosphate. Secara tak langsung dia imprint kat dalam otak dia yang selepas glucose adalah glucose 6-phosphate. Deliberate practice, sekali lagi, latih to be bersistem. Daripada sistem ini dia akan start to ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Again, saya punya justification adalah kita nak create satu deliberate practice, satu lagi rehearsal and memorization dengan implementasikan dual coding theory, iaitu verbal dengan non-verbal. Okay, Nat, ada soalan daripada Syed Ruslan bin Ashok. Soalannya, purata masa yang diambil oleh pelajar untuk mahir jujitsu ni berapa lama untuk seorang? Untuk dia mahir jujutsu ni berapa lama untuk seorang Okay. So untuk tengok berapa lama dia mahir jujutsu tu kami tak dapat ambil betul-betul lah, sebab again kita tak penalize dia kena betul-betul macam okay kalau split tu wajib buat macam ni terus, tak. Dia macam kalau split tu dia nak buat macam split je pun, lepas tu tiba-tiba buat macam ni tak ada masalah, ataupun split tiba-tiba nak buat macam ni okay I'm okay pun tak ada masalah. Jadi kita bukan macam kena strict, you kena buat betul-betul macam ni, so kita tak ambil that one. Okay, kita tak ambil that one. Instead, apa yang kita tengok adalah berapa lama setelah dia memahami selama 1 minggu. Okay, berapa lama setelah kita dedahkan dia selama 1 minggu, kita check berapa lama, berapa masa yang dia ambil untuk completekan. Dan dia ambil adalah sebanyak 27.5 saat secara purata. So 10 student yang saya pilih secara rawak dan mereka purata yang saya rekodkan, saya bagikan kepada 10, 27.5 saat. Okay, soalan harap menjawab Syed Ruslan. Soalan kedua Nat, boleh Nat? Teruskan. Okay, ada tak modul TOT untuk sharing kaedah ni kepada pensyarah supaya boleh diaplikasikan dalam kelas? TOT apa Modul TOT. Boleh saya tahu dengan lebih lanjut TOT tu sebenarnya apa Nanti saya rasa
Kerdil lah, tak tahu apa maksud TOT. Mungkin Cik Rosan boleh on mic. So training of the trainer. Training Macam of kita demo kat pensyarah kita dan pensyarah boleh ajar kat pelajar pula. okay. Okay, terima Boleh kasih, ini saya Nadia. respon sikit lah. Itulah the beauty of TikTok. The beauty of you using this platform. It is there for you to just sebarkan kepada pelajar. Dan bila dan awak tak perlu berada dekat sana untuk train pelajar. Pelajar boleh tengok daripada TikTok. Ramai di antara kita ni yang dah season sikit kan, tak berapa pandai guna TikTok, betul? Tapi pelajar-pelajar tak perlu kita petikaikan, memang terror lah dia. Saya sendiri pun sebenarnya tak pandai guna TikTok ni. Tapi sebab pelajar-pelajar saya banyak guna TikTok, jadi saya dipaksa untuk relevan kepada masyarakat ni supaya saya tidak kena natural selection. So anyway, itulah daripada segi training of trainers tu, kalau ada modul ataupun boleh bawa kami untuk tu, saya boleh. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya antara sebab kita letak dekat TikTok ni adalah supaya kita dapat kurangkan penjimatan, kita dapat buat penjimatan sumber manusia. Tak perlu dah kita siapa nak pergi sana, ajar sendiri, and then pelajar boleh dapat dah. Macam tu lah. Jadi kalau kita tengok daripada video yang sebelum ni, yang terakhir yang nak tunjuk tadi pun, pelajar tersebut pun nak kata dia belajar hanya melalui TikTok. Itu pun dia boleh menerangkan kepada kawan-kawan dia. Betul? So Okay. mungkin kalau boleh sebarkan link TikTok ni kepada pelajar-pelajar masing-masing, kita tengok macam mana impact dia kepada pelajar-pelajar. Betul. Sebab Puan Nadia dah bagi QR code tadi. Jadi harap masing-masing boleh share lah dengan pelajar sementara masih lagi ada masa seminggu ni. Kan? Ada lagi kan soalan untuk Puan Nadia? Okey, ada satu lagi soalan. Adakah pelajar menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran menggunakan cara jijitsu mempelajari konsep biologi lain? Konsep biologi lain. Dengan belajar jijitsu ni, praktiskan jijitsu ni, adakah pelajar lebih kreatif untuk mempelajari konsep-konsep di dalam biologi? Konsep kimia dalam biologi tu ke maksudnya? Ke konsep biologi? Konsep lain lah. Mungkin lebih sebab kalau kita tengok net punya jijitsu ni lebih kepada bentuk-bentuk kemis kan? Bentuk-bentuk molekul biokemis. Okay, sebab dia terlampau luas dan belum sempat lagi untuk kami tengok secara lebih mendalam sama ada dia punya impact tu terhadap chapter-chapter lain adalah sangat berkesan. Tapi saya boleh bagi tahu satulah terhadap student saya sendiri. Okay, so ada satu step tu di mana selepas split tu dia akan jadi 3-phosphoglycerate dan juga dia akan jadi glyceraldehyde 3-phosphate. Sampai saya pun dah kasul lah dengan DHAP kan. Lepas tu dia isomerize, lepas tu ada satu step lagi ditambah balik macam ni. Pelajar saya ditambah tau. Bila dah lepas isomerize tu, dia kata, okay, kenapa O tu bermaksud oxidation. Jadi dia sendiri yang tambah. Itu menunjukkan dia menambah kreativiti dia sendiri. Itu yang saya nampak lah. Jadi dia dah nampak lah actually apa yang nak disampaikan dalam jijitsu tu sendiri, yang mana dia boleh aplikasikan dalam mungkin tajuk-tajuk lain yang bersesuaian lah. Adakah menjawab soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memang tertarik sebab tak faham sebelum ni apa G tu glycolysis, yang jitsu tu martial art kan. Tapi memang tanya sebab dah buat inovasi, cuma saya pernah juga cuba menggunakan tangan menunjukkan hydrogen between water molecule. Maksudnya kalau saya onkan video. Boleh? Saya unpin diri saya je. Sebab saya punya line tak berapa bagus. Tapi itulah sebab water molecule kan dah tak masuk dalam kita punya PSPM kan kalau semester 1. So saya introduce macam ni. Nampak untuk kan tunjukkan yang 104.5 degree tu yang lekuk atas tu adalah
Oksigen. Oksigen yang ada partial negatif kan. Yang hujung jari adalah hidrogen. Jadi bila kita kata okey, tunjuk formation of hydrogen. So maksudnya dia kena tunjuklah yang partial positif dengan partial negatif. Terima kasihlah sebab Nadia mengenengahkan kan, baru dah nampak kita boleh macam guna ini term tu adalah menunjukkan ada pergerakan kan. Terima kasih Puan bagi tahu juga sebab saya pun boleh implement kat student saya ni. Saya tak terfikir pula pasal guna tangan je. Tangan macam ni kita keluarkan dua jari ni kan, ibu jari dengan jari kelingking ni. Maksudnya yang dua hujung ni adalah H plus lah. Kan? Lepas tu yang ada kita punya knuckle ni, antara knuckle yang tengah-tengah ni antara dua knuckle kiri kanan tu itu adalah partial negatif kan. Kan dia ada H2, oksigen 1 kan. So bila kita kata formation of kan dalam kita punya water banyak lebih kepada hydrogen bond kan. Kita ni tak sudi buat. Okay, tunjuk formation of hydrogen bond. Jadi kalau dibuat macam ni, memang dia masalah dunia lah bagi saya. Hydrogen kan, positif dengan positif. So kita buat positif dengan negatif lah patutnya dia. Okay, so dekat knuckle tu lah. Guna jari lain pula. So maksudnya kita suruh sentiasa tangan dia tu break form. Tapi best juga ni Puan. Saya dulu kan, saya waktu ni saya gunakan kepala saya sebagai oksigen, lepas tu tangan saya sebagai ni. Dah jadi macam macam menyundul lorang pula. Kan, guna tangan je. Kalau kata macam kita nak buat triglyceride, boleh kita buat jari macam ni. Kan macam 3 fatty acid ke. Boleh tak yang tengah-tengah ni glycerol. Okay, baguslah nama tu. Okay, saya tertarik dengan nama yang diberikan. Tapi tak boleh G ke depan lah. Water jutsu. Boleh. Okay, sorry. Adalah kalau kita tengok dekat sini memang pergerakan jari tu kita boleh guna untuk pelbagai tajuk. Ya, boleh kan kita improvise. Tahniah. Terima kasih Puan. Okay, Puan. Alright. Okay, ada lagi ke soalan? Okay Nat. Okay, so since kita tengok dah tak ada soalan daripada audience, boleh kan Nat ada sedikit lagi masa, boleh ke Nat tunjukkan sedikit lah. Mungkin kalau kita tengok video tu mungkin agak laju sikit kan. Tunjukkan sedikit pergerakan-pergerakan. Okay, with pleasure. So, mula-mula sekali adalah glukos kan. Kita buat macam ni, glukos. Bentuk dia macam hexagon. Jadi, pelajar pun dah belajar dalam semester lepas, bentuk glukos tu hexagon. Dan selepas tu adalah kita naikkan yang ni. Okay, kita naikkan ibu jari kita. Ini adalah fosfat. Jadi dia akan jadi glucose 6-phosphate. Bentuk dia bentuk hexagon still dan dia adalah actually decatalyzed by satu enzim dinamakan sebagai hexokinase. Bila dia dah dapat fosfat, dia akan jadi reaktif dan itulah sebenarnya tujuan kita. Kita phosphorylatekan dia. Nak jadi dia reaktif. Jadi dia kena stabilizekan diri dia. So bila dia stabilizekan diri dia, dia akan jadi fructose 6-phosphate. Bentuk macam rumah ni. Okay, fructose 6-phosphate. Selepas tu kita tak nak dia rehat. Kita nak dihasilkan ATP. Okay, bangun. So macam ni kita nak bangunkan dia, kita kena phosphorylatekan dia sekali lagi. Jadilah dia fructose 1,6-bisphosphate. Okay, fructose 1,6-bisphosphate. Bila dia dah reaktif, dia macam, bangun kan, aku kena stabilizekan diri aku balik. So ini yang dia akan split dan jadi macam ni. Again, yang ni mungkin susah sikit lah pelajar kan, dia jadi macam, jadi apa ni? Yang penting kalau dia buat split pun cukup sebab itu memang step yang seterusnya. Lepas tu cakap, I'm still okay. Okay, I'm still okay. No, don't worry, I'm still okay. Dia jadi 3 carbon 1 fosfat, 3 carbon 1 fosfat yang isomer sebab tangan lain-lain kan, beza tangan kan. Jadi yang dihydroxyacetone phosphate ni akan isomerize to become the same glyceraldehyde 3-phosphate yang ini. Okay, so saya gunakan sekarang, saya upgrade sikit ikut dia macam student saya cakap tu. Step yang seterusnya adalah okay, bila ditambah balik tangan lain tu, kenapa kita nak ingatkan berlakunya oxidation and disebabkan tambah fosfat dia jadi oxidation and phosphorylation. So bila dah dapat 2 tangan ni barulah dia boleh tolak orang. Faham? So apakah tangan tolak ni? Tangan yang tolak ni adalah ATP. So fosfat yang tadi ni akan dikeluarkan sebagai ATP. Okay, so dikeluarkan sebagai ATP meninggalkan 3 karbon 1 fosfat. Dan kita kena ingatkan pelajar, once dah keluar je ATP tu, dia akan jadi
3-phosphoglycerate, bukan lagi glyceraldehyde, 3-phosphate. Okay. So 3-phosphoglycerate ni nanti dia akan tukar pula dia punya phosphate punya kedudukan. Dinamakan translocation. Dia akan duduk pada carbon number 2. So nama dia adalah 2-phosphoglycerate sebab dia masih ada phosphate lagi. Okay, dia masih ada phosphate, cuma phosphate tu duduk dekat carbon number 2. Selepas tu dia akan buang air. So kat sini saya ingatkan pelajar, PEP tu phosphoenolpyruvate, enol tu alkohol. So alkohol kita buang ke kita minum? Kita minum ke kita buang? Buang. Kita buang kan. So kita keluarkan alkohol tu. So kita buang alkohol tu, buang air lah tu kan. Jadilah phosphoenolpyruvate. Lepas tu the step seterusnya adalah kita keluarkan fosfat tu dalam bentuk ATP dan akhirnya dia akan jadi 3 carbon pyruvate. So, itu kalau pensyarahnya lah yang ajarkan, tapi daripada TikToknya dia tak sedetail apa yang saya cakap lah. Mungkin untuk next punya kami akan tambah sikit lah, tambah baik, tuliskan sedikit apa-apa yang penting kat situ. Okay, Jadi kalau saya tengok pergerakan jari-jari tadi tu, 3 jari ni refer kepada carbon dan ibu jari ni refer kepada phosphate group. Betul. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Nadia atas perkongsian yang sangat menarik dan saya rasa sangat-sangat berguna lah dalam masa yang singkat ni, yang mana pelajar saya sendiri pun boleh gunakan, yang mana masih belum menghafal sepenuhnya lagi lah proses kalkulasi sementara nak menghadapi PSPM ni. Jadi saya harap perkongsian ni pun bermanfaat untuk pensyarah-pensyarah daripada kolej lain dan boleh berkongsi kepada pelajar-pelajar masing-masing lah untuk menghafal. Terima kasih sebab menerima saya. Okey, jadi suka juga saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran pada ruangan chat yang telah dihantar oleh Encik Hafizal untuk petang ni supaya masuk dalam SPL KPM lah. Okey, jadi saya rasa sampai di situ saja perkongsian kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.